Assalamualaikum semua dan selamat Hari Raya. Okey, so hari ini kita akan belajar tentang bab yang baru, iaitu bab yang ke-7, iaitu tajuknya adalah cahaya dan optik. Okey, so hari ini kita akan lihat kepada subtopik yang pertama, 7.1, pembentukan imej oleh kanta. Okey, first kali apakah itu kanta? So kanta ni adalah satu medium ataupun satu bahan yang luksina. Bila kita sebut perkataan luksina, maksudnya cahaya boleh menembusinya. Okey, contohnya seperti kaca, dia mempunyai satu ataupun dua permukaan yang melengkung. Okey, so dekat sini cikgu nak tunjukkan kamu ada dua jenis kanta, iaitu yang pertamanya adalah kanta cembung. Okey, dalam bahasa Inggerisnya kita panggil concave, dan satu lagi ialah kanta cengkung. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil convex. Okey, so yang dekat sini kita ada tiga jenis kanta cembung, iaitu dui cembung, plano cembung dan juga meniskus cembung. Okey, yang seterusnya adalah kanta cekung. Okey, yang pertama dui cekung, plano cekung, meniskus cekung. Okey. So, bagaimana satu cahaya itu boleh melalui sesuatu kanta? So, kita lihat dalam rajah 7.2, okay, iaitu pembiasan sinar cahaya selepas melalui kanta cembung dan kanta cekung. Okay. So, kalau kita lihat kepada sifat-sifat bagi kedua-dua kanta ini adalah berbeza. Okay, apa yang cikgu katakan berbeza? Okay, sinar cahaya menumpu apabila dia melalui kanta cembung. Okay, so dia akan menumpu. Menumpu tu maksudnya dia berfokus. Okay. Satu lagi untuk kanta cekung, okay, apabila cahaya melalui kanta cekung, okay, maka cahaya itu tadi akan mencapah. Okey kelas, seterusnya perhatikan gambar rajah yang cikgu tunjukkan ini. Okey, first kali cikgu nak perkenalkan kepada kamu, okay, iaitu paksi utama. Okay, paksi utama yang ini, okay, yang berwarna hitam. Okay, yang keduanya cikgu nak perkenalkan kepada kamu F, iaitu titik fokus. Okay. Yang seterusnya ialah F kecil, iaitu mewakili kepada panjang fokus, okay, daripada titik fokus kepada paksi kanta. So yang ini yang cikgu katakan sebagai paksi kanta. Okay. So kalau kita lihat ayat dia dekat sini, okay, F ialah titik dengan keadaan, okay, sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama akan menumpu, okay, kepadanya selepas melalui kanta. Okay, maksudnya apabila ada cahaya melalui kanta cembung, okay, selepas paksi kanta, kesemua sinaran cahaya, okay, akan menumpu kepada titik fokus. Okay, itu bagi kanta cembung. Okay, sekarang kita perhatikan pula untuk kanta cekung. Okay, kanta cekung, okay, dia akan mencapah. Jadi sinaran cahaya yang melalui kanta cekung, okay, apabila dia melepasi sahaja paksi kanta ni, ni cikgu tulis kat sini, paksi kanta, okay, maka dia akan mencapah, okay, mencapah dan diekstrapolasikan ke belakang, okay, dan akan bersilang pada satu titik, di mana titik ini kita panggil sebagai titik fokus, iaitu F besar. Okay. Dan panjang fokusnya adalah dikira daripada paksi kanta kepada titik fokus. So itu kita panggil sebagai panjang fokus. Okey, sekarang kita akan lihat bagaimana nak menentukan panjang fokus bagi suatu kanta. Okey, bagi satu kanta cembung, okay, panjang fokusnya kita akan gunakan simbol F kecil, okay, iaitu di antara titik fokus F dengan paksi kanta. So paksi kanta tu yang tengah-tengah, cikgu dah tunjukkan sebelum ni. Okey, manakala untuk kanta cekung, okay, kita akan gunakan simbol yang sama, iaitu F kecil, iaitu dekat sini kalau kita lihat, okay, panjang fokus adalah di antara paksi kanta dengan titik fokus, iaitu F besar. Dan kalau kamu perhatikan dalam gambar rajah yang cikgu tunjukkan kedua-duanya tadi,
Okey, ada istilah-istilah yang digunakan, iaitu kamu boleh rujuk sekali lagi dalam buku teks kamu, iaitu kita ada pusat optik, iaitu kita gunakan simbol O, okey, iaitu titik pada pusat kanta, okey, iaitu paksi utama, okey, paksi kanta, kemudian kita ada titik fokus iaitu F besar, panjang fokus F kecil, jarak objek U, U kecil, dan jarak image adalah V kecil. Okey, untuk yang seterusnya adalah kita akan tengok kepada bagaimana sinar cahaya melalui suatu kanta. Okey, pertama sekalinya adalah katakanlah ada satu objek yang diletakkan di bahagian hadapan kanta. Okey, jadi kita akan bina satu garisan yang selari dengan paksi utama, iaitu yang sama tinggi dengan objek. Okey, yang nombor 1 ni. Okey. Kemudian kamu dah lalukan dekat sini. Okey, selepas melalui paksi kanta, kamu akan lalu kepada titik fokus. Dan jangan lupa letakkan tanda anak panah. Okey, yang kedua, apa yang perlu kamu buat adalah, okey, sinar cahaya yang menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. Yang ini bila dia akan terus saja straight kat sini tanpa berlaku pembiasan. Seterusnya kita akan perhatikan bagaimana cara hendak melukis gambar raja sinar bagi kanta cekung. Okey, yang pertamanya ialah kita buat perkara yang sama, iaitu membuat satu garisan yang selari dengan paksi utama. Okay. So kamu akan buat garisan daripada atas objek, sampai sini stop. Okay. So selepas melalui paksi kanta, kamu ingat bila kanta cekung dia mesti mencapah. Bila dia mencapah, macam mana nak tahu sudut capahan dia tu berapa? Jadi base kepada titik fokus. Jadi buatkan satu garisan yang sini dengan sini bersambung. Yang sini kita gunakan garisan putus-putus. Kemudian barulah kita naikkan ke atas. Kemudian buatkan anak panah. Yang keduanya adalah daripada objek, maaf kat sini dia ada sekerat pula cikgu ni, tak nampak pula. Jadi dekat sini buatkan satu garisan lalu kepada pusat kanta dan straight ke bawah. So itulah cara bagaimana hendak melukis gambar raja sinar bagi kanta cekung. So dalam jadual 7.3 ini, gambar raja sinar untuk menentukan ciri-ciri imej bagi kanta cembung yang mempunyai kedudukan objek yang berbeza-beza. Katakanlah kes yang pertama cikgu tunjukkan objek jauh daripada 2F. Ni kat sini. Ada kat sini objek. Jadi bila objek dekat sini jauh, maka perkara yang pertama sekali, kamu kena lukis adalah, buat satu garisan serenjang, selari, kemudian lalu dekat titik F. Yang kedua, sini pusat kanta. Buat daripada atas ni terus straight tanpa ada pembiasan. Sudah kamu akan perhatikan imej yang akan terbentuk adalah di antara F dengan 2F. So di mana tempat persilangan, di situlah tempat terhasilnya pembentukan imej. Dan kalau kamu perhatikan ciri-ciri imejnya nyata. Nyata tu macam mana? Dia terbentuk di atas skrin. Ataupun kalau kita nak senang nampak dekat sini, bila dia duduk sebelah belakang, maka dia nyata. Kalau dia duduk sebelah depan, maka dia kita panggil mayam. Dan dikecilkan. Dikecilkan maksudnya saiz imej lebih kecil berbanding saiz objek. Ini adalah kes yang kedua. Sekiranya objek diletakkan pada kedudukan 2F. Bila pada objek 2F, kalau kamu buat dia punya gambar raja sinar dan kamu akan perhatikan kedudukan imejnya adalah pada 2F juga. Bermaksud dekat sini nyata. Kenapa cikgu kata nyata tadi? Dia berada di belakang kanta. Songsang. Apa maksud songsang? Nampak tak anak panah dia terbalik? Yang ketiga, sama saiz. Kalau kita ukur saiz imej dengan saiz objek, dia sama tinggi. Kes yang ketiga adalah
objek di antara F dengan 2F. Ni kat sini dia duduk dekat sini. Okey, jadi perkara yang sama kamu buat, okey, dan kamu akan perhatikan kedudukan image, okey, lebih jauh daripada 2F, okey. Cirinya nyata, songsang dan saiz image lebih besar daripada saiz objek. Okey, kes yang seterusnya adalah kedudukan objek pada F. Okey, di mana kalau kamu buat dia tidak akan ada satu titik persilangan. Bila tidak ada satu titik persilangan, maka tidak ada image yang terbentuk. So maksudnya image tu di mana? Image itu di infinity. Infinity ni maksudnya apa? Tak tahulah kat mana dia duduknya. Okey, dan cirinya, ciri image maya. Maya ni kan cikgu kata tadi tak boleh terbentuk atas skrin. Jadi kita tak tahu kat mana. Okey, jadi dia tegak. Okey, dan kemudian dia dibesarkan. Okay, seterusnya, okay, yang terakhir adalah objek berada di antara F dengan pusat optik, iaitu yang paling dekat dengan kanta. Dan kes yang terakhir ini adalah diguna pakai dalam kanta pembesar. Okay, dan kalau kamu perhatikan, okay, bila kamu tarik garisan itu ke belakang, dan kamu akan dapati, okay, berlaku pembentukan image ataupun berlaku titik persilangan image di bahagian hadapan kanta, okay, iaitu jarak image lebih jauh daripada F dan cirinya adalah maya. Cikgu kata tadi kalau kat depan maya, okay, tegak, okay, anak panah ke atas dan saiz image lebih besar daripada saiz objek. Okey kelas. Seterusnya kita akan lihat bagaimana gambar rajah sinar untuk menentukan ciri-ciri image bagi kanta cekung. Okey, kalau katakanlah kedudukan objek, okey, pada jauh lebih daripada 2F, okey, maka kamu akan perhatikan kedudukan image-nya adalah di antara pusat optik dengan titik fokus. Dan cirinya adalah maya, maya duduk di hadapan kanta, tegak, anak panah ke atas dan dikecilkan. Bermaksud saiz image lebih kecil daripada saiz objek. Okey, kedudukan objek yang kedua adalah sekiranya kita letakkan objek di antara F dengan pusat optik. Okey, dan kalau kamu perhatikan, dia akan dapati, okey, image akan berada di antara pusat optik dengan titik fokus, okey, dan bersifat maya, tegak dan juga saiznya lebih kecil daripada objek. Okey, dan nota dekat bawah ni sangat penting ya untuk kamu. Okey, ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta cekung bagi mana-mana jarak objek, dia mesti maya, dia mesti tegak, dia mesti lebih kecil daripada objek dan berada di antara objek dengan kanta cekung. Okey, so untuk hari ini, okey, apa yang cikgu nak kamu buat ialah, okey, praktis formatif 7.1. Okay, so yang ini kamu salin dalam buku tulis macam biasa, soalan 1 sampai soalan 3. Okay, kemudian nanti masa tutorial, okay, kita akan buat perbincangan jawapan dan kamu akan tandakan sendiri jawapan-jawapan kamu. Okay, sekian sahaja untuk topik 7.1. Bye. Assalamualaikum.